wa darakis syaqa. Dalam setengah-setengah nuskahnya di sini tak ada tajuk. Di sini tidak ada tajuk. Tapi setengah-setengahnya ada. Ada tu pasal ni lah. Bab berlindung daripada su'il qada, qada yang buruk, dan darakis syaqa, mendapat kecelakaan. Ini pun ada sunnah Nabi SAW juga berupa doa berlindung daripada beberapa perkara. Antaranya asal ni lah. Jadi semua ni, bab-bab ni dengan hadis-hadisnya kita dah baca dah hari ni, tak perlu diulang, dah baca. Jadi hadis yang pertama malam ni di bawah tajuk saat ni ialah Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW kana yata'awwadh, selalu berlindung, selalu memohon perlindungan, boleh juga serupa lah, min su'il qada, jadi dia minta perlindungan dengan Allah lah daripada su'il qada. Yakni apa dia, qada yang buruk, yang tak baik, ketentuan Allah yang tidak baik. Wa min darakis syaqa, dan minta berlindung juga daripada mendapat kecelakaan, darakis syaqa. Wa min syamatatil a'da, dan daripada kesukaan pihak musuh kerana kerugian kita, kerana kerugian kita atau kejatuhan kita, bolehlah lebih kurang. Wa min jahdil bala, dan berlindung juga daripada jahdil bala, yakni kesukaran hidup, susah hidup, jerih, mereka kata jerih hidup. Qala Amrun fi hadithihi, qala Sufyan ashukku anni zidtu wahidatan minha. Ni Imam Muslim ambil daripada dua orang tu guru dia, Amar An-Naqid, seorang lagi Zuhair bin Harb. Daripada dua orang tu guru tu, seorang tu guru dia hak nama Amar tu, dalam hadisnya dia kata Sufyan berkata, sebab dua orang tu ambil daripada Sufyan kedua-duanya. Maksud Sufyan tu Sufyan bin Uyainah lah. Saya tak pasti, saya syak tentang saya ada menambahkan satu daripada yang tersebut tadi. Saya berasa tak sedar hati lah, mana satu hak saya tambah. Di sini tambah tu bukan bermakna dia mana-mana tambah. Jadi kira-kiranya berdasarkan riwayat dia terima ni tiga lah. Su'il qada, darakis syaqa, syamatatil a'da, jahdil bala. Di sini ada 4. Jadi hak mana satu dia tambah, dia tidak pasti. Tapi berdasarkan riwayat yang lain semuanya ada. Semuanya ada. Hak dia sendiri, hak dia seorang, peribadi dia. Satu. Yang kedua, berdasarkan riwayat Zuhair, dia tak ada syak. Yang ni keempat-empatnya adalah doa Nabi SAW. Doa Nabi SAW. Itu antara yang kita molek berlindung, minta perlindungan dengan Allah daripada gapo dia, antaranya hak ni lah 4 perkara. Jadi dalam syarah Imam Nawawi itu dia ada sebut beberapa perkara. Kita tak perlu bahas lah dari segi bahasa-bahasa tu, biarlah. Cumanya dari segi makna dia. Apa makna isti'adzah atau ta'awudz? Supalah ta'awudz, isti'adzah, hak tolak daripada su'il qada.
daripada qada yang buruk, yang tidak baik. Apa makna? Qada ni, qada qadar itulah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tu yang buruk. Jadi termasuk di dalamnya su'ul qada fid din wad dunya wal badan wal mal wal ahl, wa qad yakunu dhalika fil khatimah. Kata dia, itulah antara makna dia. Termasuk dalam su'ul qada ni, takdir ataupun qada yang tidak molek ni, tidak molek dari segi agamanya. Tuhan takdir kata molek agama. Itu minta berlindung. Dunia, badan, tubuh badan, harta benda dan anak pinak, ahli keluarga, jadi tidak molek. Jadi Tuhan takdir tu, Tuhan takdir lagu mana? Jadi kita tu yang pergi duduk, misalnya kita kata pergi duduk di tempat-tempat yang ada sebab-sebab yang membawa kepada hal tu takdir lah tu orang panggil. Takdir lah. Qada lah tu orang panggil. Jadi misalnya kita ambil pisau, kita iri, bukan iri buah timur tu, iri tangan kita. Takdir. Ketetapan tu ada. Kalau iri, luka. Apa iri? Kalau hak salah tu tak kira hak tu. Ni kita pilih. Tu. Ada kalanya kadang-kadang kita tu yang pergi, yang jumpa sai, yang pergi belajar dengan tok guru hak lagu tu misalnya. Maka terdoronglah kita kepada ketetapan Allah ala keburuk. Dah kita pergi tempat buruk. Jadi ketetapan Allahnya, manusia ni mudah dia tertarik dengan benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak molek. Jika dia duduk dalam suasana tu, sekeliling tu, dia mungkin terdedah sangat. Itu takdir, ketetapan Allah lah tu. Ketetapan Allahnya, kalau duduk tempat selamat, dia selamat. Jadi sebab-sebab, yang ni mengambil kira sebab-sebab dia. Ini maksud dia. Bukan takdir hak dalam ilmu dia tak ada siapa dia tahu tu. Tak kira hak tu. Jadi minta Tuhan jauhkan kita, elakkan kita sampai kita ni buruk dari segi agama, dari segi dunia, dari segi badan, dari segi apa-apa lah. Dari segi agamanya misalnya kita kata molek-molek dah, daripada tak tahu bila kita kata tok nenek kita ni asalnya Hindu. Di Malaysia ni dalam sejarahnya Hindu. Tak tahu bila kita ni Islam, lama lah. Tok nenek kita yang keberapa? Molek-molek dah. Tiba-tiba siapa kita kena atas dah lain. Akidah dari segi agama tu jadi punah. Itulah. Punah tu kat punah start kita tu kat pakai anak cucu punah. Dah kita nak bawa tu. Contoh saja, itu dari segi agama lah. Yang jadi mari gitu tu sedang molek dengan kita. Jadi hak tu minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia lagu tu juga hak dunia. Tubuh badan pun gitu juga. Molek-molek duduk sini, kita hanya pergi cari nyakit denu. Misalnya kita kata alik sial lah, kita kata selalu semua burung alik sana, kita hanya pergi masa tu, kenalah kita. Wakil habis orang lain kena. Sampai ke mati misalnya. Jadi kita tu yang pergi ke tempat yang ada sebab tu. Jadi minta Tuhan eloklah kita daripada kita tu terdorong ataupun nak pergi ke tempat lagu tu. Itu maksud qada di sini. Sebab qada dia ketetapan dia, kalau kita duduk dalam suasana semua burung tu, kita terdedah. Kita bukan kebal, kita terdedah kepada suasana tu. Jadi bila begitu, berpenyakitlah tubuh kita. Jadi virus dia ke gapo kuman dia ke boleh, bila kita balik bawa kepada orang lain pula, kita tu jadi punca. Jadi minta Tuhan elok kita janganlah jadi pergi ke tempat-tempat lagu tu, tempat-tempat yang ada sebab-sebab yang membawa kepada keburukan dari segi tubuh badan ataupun kesihatan kita. Harta benda pun gitu juga. Jadi ambil benda hak tak molek, hak haram tu,
Kita. Jadi anak-anak kita tahu apa dia. Kita rasuah ke, kita gap dia kira suka je. Dia kira suka, tak tahu gap apa. Itu semua tu ahli keluarga pun gitu juga. Jumpa bini ataupun suami yang tidak molek, su'ul qadha. Ada kalanya benda lagu ni boleh berlaku di saat akhir kita nak mati tu. Su'ul qadha situ. Tu hak berat benarnya. Dan benda ni Tuhan tidak buat semena-mena, tidak. Dia ada sebab musabab dia. Dia ada sebab musabab dia. Jadi hak itulah minta kita berlindung dengan Allah daripada su'il qadha. Wa amma darakus syaqa, darakus syaqa mana mendapat kecelakaan ini, apa maksud dia? Fayakunu aidan fi umuril akhirah wad dunya. Benda ini pun, kecelakaan ni dia merangkumi kecelakaan dunia dan akhirat. Hak orang panggil kecelakaan tu lah gap dia. Hak orang panggil kecelakaan, kecelakaan dalam dunia dan akhirat. Jadi minta berlindung dengan hak tu. Orang kita kata kecelakaan jalan raya, kecelakaan tubuh badan, kecelakaan macam-macam lagi yang menimpa anak pinak kita. Yang ni dia kata gana, ya ta'awwadz itu. Ni Nabi SAW berlindung. Lafaz dia kata gana. Dia kata gini, a'udzu bika ay yudrikani syaqa'un wa syamatatul a'da, gitu, wa su'ul qadha wa jahdul bala, gitu lafaz dia nya. Hak ni Abu Hurairah ayat Nabi SAW berlindung daripada qadha, keputusan Allah, ketetapan Allah yang tidak baik, daripada mendapat kecelakaan, daripada suka musuh-musuh dengan kejatuhan kita, dan daripada kesukaran hidup. Dia rakyat Nabi tu berlindung. Lafaz hak Nabi berlindung tu lagu mana? Kalau kita nak doa, kita tidak kata lagu ni, hak ni hak cerita dia. Lafaz tu, lafaz dia nya. Sebab ta'awudz dia lafaz a'udzu lah. A'udzu. Jadi a'udzu bika ayyudrikani su'ul qadha wa darakus syaqa wa syamatatul a'da wa jahdul bala, gitu. Hak kata, hak kita nak kata, hak kita nak doa tu. Di sini Imam Nawawi ada tulis dalam syarah dia lafaz dia tu. Nak kata lagu mana? Lagu tu lah kata. Hak sah ni Abu Hurairah cerita Nabi berlindung tu. Syamatatul a'da, apa dia? Apa ni, musuh suka. Janganlah we jadi gitu. Teruk benar. Kalau jadi gitu. Dalam Quran ada sebut siapa? Nabi Harun kata kepada Nabi Musa, bila Nabi Musa pegang janggut dia kan, kocok kepala dia, nak marah telaja pada habar dia. Dia kata la tusmit bil a'da. Itu dalam Quran. Janganlah kamu buat musuh jadi suka dengan pertelagahan berlaku di antara kita ni. Jadi belaga kita ni, balah kita ni, musuh yang suka. Siapa dia untung? Musuh yang untung. Dia kata, belaga dah molek, bos dah molek, serok dah dia. Adik-beradik balah. Dia suka lah, musuh. Kalau kita jatuh, kalau kita rugi, kalau kita susah, musuh suka. Hak tu hak dia naknya. Jangan we jadi gitu. Maknanya secara tidak langsung Nabi SAW minta supaya kita ni baik-baik, mesra satu sama lain, tidak jadi bala gocoh sama sendiri, yang mana musuh tengok suka. Itu sah. Yang keduanya, tak ada peluang kepada musuh untuk suka dengan kita. Mana kita tidak buat sesuatu yang merugikan sesama kita sehingga musuh tu jadi suka. Itu maksudnya minta berlindung dengan Allah daripada perbuatan kita yang macam tu, yang menyebabkan musuh jadi suka. Hak kita naknya, hak suka ni sama-sama kita suka, bahagia, suka pasal kita buat benda molek. Ni musuh pula suka. Adik-adik kucah lana, begitu. Ataupun sama umat Islam bala.
Musuh suka lagu tu. Jahdul bala, kesukaran hidup. Apa dia kesukaran hidup? Berlindung daripada kesukaran hidup. Ada dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Umar, dia mentafsirkan makna jahdul bala. Inilah sebaik-baiknya. Sebab sahabat mentafsirkan apa makna. Dia kata qillatil mal, tak ada harta, sikit harta. Susahlah kita, orang kita panggil susah, sesok. Sesok. Wa kasratil iyal, dah lah pitih sikit, anak pula ramai. Jadi banyaklah nak menanggung. Hak tu tak cukup, ni tak cukup, ni. Tu. Itu kesukaran hidup. Kalau tak ada kesukaran hidup ni, ada ramai apa, tak ada gapo, tak serga. Tu sebab suka baru ramai-ramai. Bos dia boleh suka. Meriah kata. Ni dah. Ramai ada, duk jerit. Pasal apa? Piti tak ada. Harta sikit, kata dia. Orang lain pula kata kesukaran hidup ni mana keadaan-keadaan yang menyukarkan lah, yang menyusahkan. Itulah kesukaran hidup. Tak sih lah lagu tu, tak sih. Macam-macam akibatnya boleh jadi kemudian tu kepada kita sendiri, anak kita, cucu kita dan seterusnya. Boleh macam-macam berlaku kalau dah susah hidup kan. Boleh jadi curi, boleh jadi merokok, hak mana-mana jadi gitu tu, itulah benarnya. Pasal benda ni dia teruji dengan benda-benda ni. Tak lepas dia. Jadi gagal, tak lulus. Lepas tu balah lah, berebut lah, gitu gini lah, macam-macam. Bila jadi gitu, menipu lah, banyaklah punca-punca hak lain tu mari. Keburukan lain tu, rasuah lah, macam-macam. Hak orang panggil tak molek tu, dia mari lalu lah. Nak suruh banyak. Dah kali tidak tak cukup. Dah kali tidak tak cukup. Keperluan hidup banyak. Semua taraf hidup tinggi, orang kata. Semua mahal belakang. Fitih hak boleh sikit. Pas tanggungan banyak. Ni lah, melindung daripada hak tu lah. Kalau mahal pun fitih banyak, tak apa. Boleh kira juga. Kita kata ni dah. Jadi susah lah. Bila susah, kesukaran hidup ni akibat dia buruk. Sebab itulah Nabi SAW doa. Dia berdoa supaya tidak berlaku gitu. Dia nak ajar kita lah. Dia tu orang kuat. Dia tu tak ada gapo. Dia ada piti, dia perhabis lagi. Tak ada gapo dia. Hak mustahak benar nak ajar anak cucu ni. Hak lemah ni adalah bila kita tahu lemah, mintalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Kalau kita kuat setara mana pun, kita orang biasa, kita fikir setara Nabi tu dia minta berlindung. Pak kita nak kuat setara mana? Tak seduk rakyat lah, tak seduk David dada lah kuat. Dia belum mari sungguh lagi. Kalau kena sungguh atas kepala kita tu, baru tahu. Baru tahu ujian lagu ni. Dengan sebab itulah Nabi SAW ajar kita kena ta'awud, berlindung dengan Allah daripada benda-benda lagu ni. Sebab ada kalanya kita tak lulus, tak berjaya melepasi ujian. Kalau kita berjaya, kita boleh sabar, boleh pahala. Benda-benda lagu ni dia boleh pahala belaka, tidak saja, tapi susah lah. Nak boleh kesabar tu, kita boleh sabar. Bini tak sabar, kita tak apa, kita tak jerit lagi. Anak jerit, mereka apa? Umpamanya gini lah, tempat kita tak apa nampak. Tengok negeri orang, ada juga tempat kita pun, tapi tidaklah sampai setara tu. Kebuluran tak boleh nak ketek, bersapa lutut pada paha. Tu keadaan orang. Islam lah. Hak kafir tu ada juga. Hak Islam pun ada juga. Ini orang panggil jahdul bala, kesukaran hidup. Macam-macam tu uji, gini macam-macam. Kalau kita boleh lepas, boleh pahala. Banyak besar tu pahala dia. Untung tu saya esok tu takut tidak lepas.
Tak lepas. Jadi kalau kita ada harta gapo ni, kita boleh buat kebajikan selalu dengan senang gapo. Kita boleh buatlah apa kita nak buat. Bila kita tidak dapat kecelakaan gapo, kita segarlah. Kalau tidak nak mari ngaji pun tak boleh. Dah mari kaki duk gantung dalam hospital tak. Dah kecelakaan. Mendapat kecelakaan. Benda-benda lagu tu kalau tidak tak boleh nak ngaji, nak buat benda molek pun tak boleh. Itu benarnya besar benda ni, berlindung dengan Allah SWT. Lepas tu kita kata ada juga dia tu baca sokmo tu kena juga tu. Kena juga pun dia baca ni boleh pahala dah. Tidak saja dia ikhtiar dah kata. Memanglah kita kok mana-mana kita makan ubat kau vitamin setara mana, doktor sendiri pun tak mati kan? Mati juga. Tapi dia sudah ikhtiar dah cara dia tu. Jaga dah nak kena juga, redha lah. Situ baru redha. Kena tempat dia, redha boleh pahala. Tak boleh lari dah tu. Boleh mengelak kecil-kecil. Hak besar sampai situ tak boleh pergi dah siapa pun. Tak boleh pergi dah. Tua tak boleh pergi siapa pun. Dia akan jadi tua lah. Tak boleh nak mengelak dah. Begitu. Tak apalah. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, kata dia, saya dengar Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah kata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang singgah di sesuatu tempat, sesiapa yang berhenti di sesuatu tempat, lepas tu dia baca, dia doa ni, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, atau aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna. Maksudnya dengan Quran, berkat Al-Quran. Itu dia boleh buat ta'awudz juga guna. Berlindung daripada apa? Daripada keburukan apa-apa yang dijadikannya, yang Allah jadikan. Semua kejadian Tuhan ni kan ada. Hak tak molek dia, ada hak molek dia. Hak tak molek dia, hak tu kita berlindung. Lam yadurruhu syai'un, tidaklah akan memudaratkannya apapun, sehingga dia berangkat daripada tempat perhentiannya itu. Siapa dia pergi, situ tak akan kena. Ini salah satu doa pelindung. Doa pelindung. Kalau kita pergi satu tempat, kita berhenti baca. Ini kan banyak. Ini khusus untuk tu. Bila sampai tempat tu, kita berhenti, ikutlah. Kita duduk di hotel ke, kita duduk di rumah tumpangan ke, kita duduk di stesen ke, berhenti. Kita duduk di mana rumah saing kita ke, atau tempat-tempat kita berhentilah. Kita pasang kemah kau dalam hutan, misalnya kita kata berhenti situ, yalah lah tu, yalah belaka. Jadi a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Askat tu lam yadurruhu tu hasil dia. Hak tu tak baca, hak tu hak bacanya sekat tu, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Askat tu hasil dia, Nabi royak tidak akan memudaratkannya gapo pun, tak akan mudarat. Min syarri ma khalaq ni hak buruk atau hak buat ni banyaklah. Syaitan, iblis, binatang buas, binatang bisa, gapo semua tu, semua termasuk belaka. Gangguan orang, orang kena, orang nak jahat, gapo termasuk belaka. Termasuk belaka dah. Siapa bila? Siapa dia berangkat pergi, siapa tempat lain pula kita berhenti pula, baca pula. Begitulah, baca pula. Jadi kalau 10 tempat pun baca. Ini antara yang Rasulullah SAW ajar sahabat-sahabat dia. Yang dia ajar bukan lelaki saja, perempuan pun dia ajar. Macam ni dia ajar Khawlah binti Hakim, sahabat agung. Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak terima secara langsung, dia ambil melalui perempuan, sahabat perempuan. Yang ni Nabi SAW ajar belaka. Ajar belaka.
Jadi kalimatillah tamat tu ada banyak makna dia. Antaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi bawah tu maksudnya ialah Quran salah satu, dengan berkat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jadi sebagai azimat juga, tapi azimat yang dibaca, yang sebut Quran itu saja. Kalimat tammah tu maksudnya Quran, kalam Allah. Jadi kalam Allah yang ada mana? Quran. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Khawlah binti Hakim lagi. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu berhenti di sesuatu tempat, lebih kuat tadi, dia hendaklah ucapkan yang dibaca, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yartahila minhu. Lebih kurang tadi juga, cuma lafaz dia tu berbeza, makna dia lebih kurang sama. Dia baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dia hujung dia tu, hak tu tak serupa sikit, kalau bermaksud dia sama. Karenanya kalau dia baca begitu, tidak akan ada sesuatu yang akan memudaratkannya sehingga dia berangkat daripada tempat itu, meninggalkan tempat itu. Lepas tu dengan syarat satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia kata ada satu orang lelaki pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrab ladagatni al-bariha. Qala ama law qulta hina amsayta a'udhu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurruk. Satu orang mari berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, Allah, kata dia, tak jumpa saya. Ni kita tengok asal dia dulu. Malaki tu saya tak menemui, tak jumpa, kerana kala yang menyengat saya malam tadi. Tak jumpa apa? Tak jumpa jenera. Tak boleh tidur, itu maksudnya. Tak tidur saya semalam. Bapa kena sengat ke kala. Jadi dalam riwayat yang lain ada, misalnya dalam riwayat Muwatta, hak ni cerita ni dijelaskan lagu mana. Tak jumpa tu tak jumpa gapo. Malaki tu gapo dia? Tak sebut sini. Itu memang dalam penggunaan bahasa Arab ada lagi. Tapi dalam Muwatta Imam Malik lafaz dia begini, inna rajulan min aslam qala ma nimtu hadhihi al-lailah. Saya tak boleh tidur semalam, dia kata. Ni lelaki daripada Aslam, puak Aslam. Nabi SAW tanya dia, apa? Bapa tak boleh tidur. Dia pun kata, kerana saya kena sengat kau kala. Lalulah Rasulullah SAW kata gini, kalaulah mu baca petang tu hak ni, nescaya tidak akan apa-apa. Maknanya bacaan-bacaan ni bukan pelindung daripada syaitan, daripada iblis, daripada makhluk halus hak jahat lagu tu saja, tapi daripada binatang-binatang yang bisa pun jadi selamat juga kita. Selamat juga kita. Lepas tu riwayat asal lagi pun gitu juga. Riwayat asal lagi pun gitu juga. Jadi kena yakinlah benda-benda ni payah kita nak ayat. Payah nak ayat. Dia kena yakin. Kalau kita tanya orang tua kan, dia macam gapo? Lekat tulis tak boleh. Tepik budak lekat tulis. Macam gapo metai tak ada, hilang tiba-tiba. Kita rajin tanya orang tua lagu tu kan, goni. Tak ada gapo gini ya baca. Mana dia tidak sungguh dia royak lagu tu, tapi dia yakin. Tu kelebihan yakin. Kadang-kadang kita ni bila kita tak tengok ataupun orang bui, orang yang kita percaya bui, jadi kita lebih percaya hak tu. Padahal benda tu lah je, hak kita boleh macam diri, tapi kurang keyakinan itu. Kurang keyakinan itu.
Jadi tak jadi. Tak jadi. Ada satu cerita zaman itu, tok guru mengajar balik sana sungai. Kita kata sungai Kelata tu luar gitu mung, tu dah. Nak pergi balik sana, anak murid dah balik sini. Nak pergi lagu mana? Payahlah. Kadang-kadang terlepas mengaji. Dia bukan tak ada perahu zaman itu kan? Itu tak ada perahu. Mengadu hal kepada tok guru. Tok guru dia kata, lepas tu tok guru, tak apalah. Semula dia kata, awak pakar ni. Dia buil, tapi jangan buka kata dia. Jangan buka pakar ni. Kenapa? Dia pun pakar. Bila dia pakar tu jadi boleh lalu kok atas air tu. Tak selal. Jadi pakar jalan pun jalan atas tanah gitu, atas air. Mai acak kali gitu dah. Dia pun mikir, gapo dia ni yang pelik ni, gapo dia yang pelik ni. Orang kata azimat sani, orang tu dia ini siapa jadi gitu. Nak tahu? Dia pun buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jah, kata dia. Pada waktu dia tahu, dah semua orang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jah. Lepas dia kata jah tu dah, tak boleh selalu. Tak boleh selalu. Sebab tu dia kata. Jadi kadang-kadang kita lebih yakin kepada Tok Guru daripada kalimatillah tamat. Padahal Tok Guru tu pun pakai kalimatillah tamat tu juga. Tak ada lah, tak yakin dah. Apa orang ni? Jadi. Ni tak jadi, kita baca tak jadi. Itulah benda. Jadi susah nak ayat. Susah nak ayat. Ni macam cerita ni sendiri. Ada seorang ulama, dia kata, kena dia malam tu. Buat apa dia ingat-ingat? Dia tak baca. Dia tak baca. Jangan benda-benda lagu ni kalau kita amal mengikut orang panggil petua, orang-orang tua lah, petua, ulama-ulama, berdasarkan pengalaman dia jadi. Siapa kau kadang-kadang kita kata, macam mana dia tahu dia nak mati? Macam mana dia tahu dia nak mati? Kadang-kadang dia ada amalan dia. Ada. Cuma amalan tu tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Ada. Benda-benda lagu ni, kalau benda tu jadi, kita boleh amal, tak ada gapo. Boleh amal. Dengan sebab itulah banyak kadang-kadang kita tengok orang tua dulu, orang-orang alim terutama dia ada. Dia ada. Macam-macam lah, ada masing-masing lah. Orang ni goni. Ada hak tak amal gapo-gapo. Hak lagu tu pun tak ada gapo juga, tak apa juga. Jadi hak nak amal tu sebagai tanda. Molek juga dari satu segi kalau kita ada tanda kan. Orang hak sentiasa beringat semua tu tak apa, dia bila-bila mati pun tak kisah. Moga dia diingat semua Tuhan. Takut semua Tuhan. Kalau buat salah sikit, astagfirullah selalu, taubat selalu. Tapi kalau orang hak biasa-biasa ni kan, tak tahu, takutnya leka lalai lah. Molek juga dari satu segi. Tapi hakikatnya tak tahu juga. Cuma sebagai bantuan sokongan gitu je. Bantuan sokongan gitu je. Sebab kita kata jab, kita kunci jab bunyi gitu je lah. Kalau Tuhan tak sedar, derah lagi pun tak bunyi kita. Jadi yang nak menyedarkan tu Allah SWT juga. Tapi kadang-kadang dia ada sebab-sebab. Sebab itulah anak Sayyidina Uthman namanya Aban bin Uthman. Bukan abang, alif ba alif nun, Aban. Jadi dia duduk amal sama dalam Tirmizi ada sebut. Dia duduk amal sama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dia baca pagi petang. Lepas tu dia hanya lebih sebelah. Bila dia baca hadis tu macam mana? Tuan kata, kalau baca ni selamat, tak ada gapo-gapo. Lepas tu tuan sendiri dia kata dia baca sokmo. Lepas tu apa-apa kena. Dia kata gini, kata dia, sebenarnya lama saya duduk baca, tak ada kena gapo-gapo. Tak ada kena gapo-gapo. Tapi saya ingat macam tak redha pula dengan takdir Tuhan. Kita nak lari sangat.
Pasal apa dia lah manusia ni, orang-orang lain pula tak save belakang. Kau tak molek tu. Dia jiwa dia tu tinggi tu kan. Jadi dia berasa bersalah, macam tak redha pula dengan keputusan Allah. Rendah lah. Dia tak baca. Pas tak baca tu kena, kata dia. Tu dia. Tu kena, kata dia. Tu dalam Tirmizi ada. Jadi kadang-kadang benda-benda gini boleh berlaku. Boleh berlaku. Kalau tak sih, tak apa, tak payah baca. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' tu kepada orang-orang yang mengamalkan makan racun pun tak jadi gapo. Tak jadi gapo. Tapi jangan dibuat. Jangan dibuat, tak usahlah. Kita kata kita pakai cara biasa, sudah. Cara biasa. Dia kena yakin. Dia kena yakin benda-benda macam ni. Tak boleh tak yakin. Kalau kita jangan sampai kalau kita baca sama pun kena juga, kita tak redha. Tak ada makna kan lagu tu. Baik tak usah lah. Kalau kita baca juga kena juga, kita redha hak Tuhan nak. Kita redha. Cumanya kita baca tu sebagai benda-benda lain lah, berlindung dengan Allah daripada benda ni kan. Nabi ajar. Apa salahnya kalau kita baca nak berlindung? Tapi kena ingat, kalau berlaku kena redha. Jangan duduk menyalahkan hadis pula, duduk menyalahkan Rasulullah. Apa Rasulullah kata gitu? Dia cakap tak betul. Tak boleh. Punah pula kita, akidah kita pula. Tak usah. Kalau lagu tu, sampai lagu tu baik tak usah. Tak usah langsung. Buat hak biasa. Kalau nak buat juga, kena macam tadi. Jangan sampai kita tu kata tak boleh, Rasulullah tak betul, royak tak jadi pun. Jangan lagu tu. Adalah tu tak kena, kita kata. Dan kita terimalah, redha lah. Pak Allah SWT nak letak atas kita, redha lah. Hak tu kita dapat pahala lebih besar lagi. Tak kena gaya kalau kita amal tak jadi, boleh jadi rosak. Kita jadi ragu pula, kita kata macam-macam. Jadi jangan sekali-kali begitu. Hak ni sebagai usaha sahaja. Sebab kita kata tadilah kau cijat. Berapa ramai orang kau cijat gitu, tak sedar, tak bunyi dia kata. Ada betul. Tapi dia tu betul bunyi, kita tak dengar. Kena orang adalah kutuk ni tu. Ada setara tu ya. Lepas tu babud doa indan naum. Bab doa pada ketika nak tidur pula. Habis dah tadi, doa nak tidur pula. Nak baca doa gapo. Kalau kita perhatikan ni semua ni, dia ajar belakang. Doa, zikir, selawat, gapo semua ada belakang. Ni lah yang paling molek. Tak ada orang lain lebih molek. Tak seru ayat lah. Tak ada orang lain yang lebih molek. Bahkan dia jadi rosak tu. Pada kalau kita kata ada orang lain lebih molek, rosak dari segi akidah, terjejas. Kalau kita tidak sengaja jadi kecek gitu kerana kejahilan, mungkinlah tidak berat mana. Tapi kalau kita yakin, dengan yakin orang lain lebih molek, kita mengutamakan orang lain sebab dia lebih molek, boleh rosak. Walaupun apa doa benda bukan wajib, kita pelekeh tak boleh, rosak akidah. Walaupun benda sunat, walaupun benda tu molek saja, tak boleh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kena beringat benar. Kena beringat benar. Dalam keadaan dunia akhir zaman ni macam-macam lah. Orang perkenalkan doa itu, doa ini, selawat itu, selawat ini, zikir itu, zikir ini. Macam-macam cara, kaifiatnya. Memanglah setengah-setengah tu benda tu asasnya ada dalam hadis ni pun ada. Tapi dia buat cara tu tidak pernah Nabi buat. Tak boleh juga lagu tu. Jadi kita kena beringatlah. Jangan sampai berasa lebih hak orang lain, berasa lebih hak orang lain dan tinggal hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katalah kalau nak amal Rasulullah dengar tak ada lek kita. Siapa dia boleh dakwa dia amal belakon hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Semua doa. Tak berani, ada sendiri tak berani. Tak berani. Jadi semua Rasulullah dia ajar ni dia amal belakon.
Seumur dia amal. Jadi sekurang-kurangnya sebab itulah Tok Guru anak kata dulu, dia ajar dia raya, semoleknya kalau kita hadis-hadis Nabi ni dia ajar ni, kita amal lah, walaupun sekali dalam seumur hidup kita. Misalnya malam ni kita belajar agama dia, hak paling dekat, malam ni kita guna lalu hak tu, esok biar tak guna pun, sekurang-kurang kita guna tak dalam hidup kita sekali. Gitu kata dia. Begitu juga amal ibadat orang lain. Cara sembahyang misalnya, dia buat gini, dia buat gini, dia buat gini, dia duduk tahiyat awal, dia duduk tahiyat akhir lagu mana. Ada juga dia duduk tahiyat awal tu support dengan tahiyat akhir. Ada dia juga dia duduk tahiyat akhir tu support dengan tahiyat awal. Kita buatlah kau. Bukan payah semua. Apa dia buat so cara gitu? Macamlah Nabi tetap so cara lagu tu. Bila kita cuba terang hak lain, hak dia ajar juga. Hak moleknya buatlah kau. Kalau kita belajar buatlah, takut dah terlupa. Takut dah terlupa. Kalau takut terlupa sangat, tulislah letak depan. Tak depan. Ataupun malah tulis bukan kitab ni ada letak depan ni. Ni tertuduh ada dalam Sahih Muslim. Hak orang aku belaka. Kita pun dok. Sekali tak apa dah. Itu sebaik-baiknya, sekurang-kurang kalau kita boleh buat lagi. Hak tu paling boleh. Supaya juga dia buat tahajud, kadang-kadang berapa rakaat ni, kadang-kadang gini, cubalah buatlah. Boleh berlaku. Macam-macam kan dia ajar. Ketika atas kenderaan dia semayang, pak kita bila naik kereta semayangnya, bila-bila duduk bawa kereta tu tak ajing. Itulah kata. Padahal dia ada buat. Bukan sekali dia buat, acak kali. Kita sekali pun tak buat. Kita takut belaga tak. Pasal kita tak erti cara dia. Sebenarnya bukan kena tunduk begitu masa rokok ataupun sujud. Kalau lagu tu sungguh memang bahaya. Dia pakai isyarat je. Sebab tu kena mengaji. Pakai isyarat. Tak payah letak tangan sini, tangan tu di steering lah. Kalau naik motor tu dia megang itu, pegang situ. Jadi tu orang kata, sebab tu kita kena ingat, kalau orang mengaji, kita jangan kata kalau dia tak paling, dia tak senyum, jangan kata sombong. Kita kan kata lalu kalau tak wakil tak senyum kan, kata lalu sombong dah. Takut dia nak maya. Kita kata rajin benar maya dah. Mana tahu? Mana tahu? Kita kena sipai orang ni. Jangan buat sebab kita. Kalau kita tak maya, kita anggap orang tak maya juga. Mana boleh lagu tu. Jadi kalau dia tak senyum, dia tak paling kita, kita suka baik dia. Boleh jadi dia nak maya. Kita kata rajin, mana ada orang maya. Lah dia mau tak rajin maya, tak rajin buat lagu tu. Pak Rasulullah buat. Berapa banyak kan kita tak buat. Ni pun tak habis-habis nak buat. Sampai mati. Kita ni orang baru belajar, sungguh-sungguh tua baru belajar. Bila dia buat? Pak belajar jak bodoh pun tak ada buat. Itulah kata. Tak apa. Ni doa masa nak tidur pula. Lagu mana? Imam Tirmizi dengan sanad yang meriwayatkan daripada Bara' bin Azib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mu nak tidur, bila mu nak tidur, nak pergi ke tempat tidur kamu, ambil air sembahyang supaya kamu nak mayan. Ambil air sembahyang lagu mana? Air sembahyang lagu tu lah. Tak ada air sembahyang lagu lain. Air sembahyang lagu tu. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Lepas tu kamu berbaringlah di atas lambung kananmu. Baring atas lambung kanan. Ni kau ni. Bukan atas ni. Kau ni dulu. Ni dalam keadaan hak boleh lah, kita boleh pilih. Kalau kita sakit pun dia tak ada pasal nak paksa. Nak duduk lagu tu tak perlu. Ni dalam keadaan kita boleh, dalam keadaan biasa. Kok ni pun boleh. Jadi tak mula-mula nak tidur tu duduk ke mana? Kok kanan, atas lambung kanan. Kalau ada batas nak letak tangan bawah batas kau, bawah kepala kau ikut, tak apa lagi tu. Asal kanan. Supaya orang tidur, orang mati dalam kubur. Nak suruh apa? Nak suruh ingat tu kata. Dia ajar lagu tu. Kalau kita mati kan, orang letak lagi. Tak ada dalam kubur tu, dalam lial hak tu. Orang letak semua alik kanan. Dia tak letak gitu terletak gitu dah. Alik kanan, atas lambung kanan. Mana muka menghadap kiblat. Pakai lagu tu kan.
Hak ni tidak mestilah supaya orang mati tu cuma ikutlah ikut mana-mana apa kepala tu. Tak kisah. Kalau lebih moleknya kalau kita boleh buat lagu tu. Kalau tak boleh lagu tu pun lagu lain pun tak apa, asalkan tidur atas lampu kanan dulu. Start tu. Summa qul, patu mu kata. Kata bila-bila nak tidur tu kata, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku, wajahku kepadamu. Aku serahkan wajahku. Maksud wajah tu diri. Seluruh kehidupanku lah, tubuhku serah kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan kepadamu segala urusanku. Wa alja'tu zahri ilaik, aku sandarkan belakangku kepadamu. Mana kalau kita kan, kalau kita penat, kalau kita ada duduk nyandar di tiang tu tak rebah kita. Cuma kalau tak ada tiang, rebah. Kalau dalam keadaan kita ngatuk kau gapo kau tak ada daya, tak ada nyendar alik belakang, rebah kita. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan ingin sangat, rindu sangat dan takut sangat kepadamu. Campur perasaan aku ni campur antara rindu dan takut kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, dan tempat selamat, tempat nak boleh lari. Minka, daripadamu, daripada hukumanmu. Illa ilai, melainkan kepadamu juga, tak ada tempat. Kalau kata nak lari daripadamu, tak akan dapat lari. Balik kepadamu juga. Ibarat budak-budak kecil, hak lari daripada mak dia, tak sudah je, lepas tu dia balik mari kat mak dia pula. Dia nak pergi mana? Siapa ada dia? Dia tahu gapo dia sekelilingnya. Lari pun tak balik. Gitulah keadaan kita sebab budak-budak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sudah tua setara mana pun, gitulah hakikatnya jiwa manusia tak boleh lari daripada Tuhan. Dia nak lari lah ke mana, nak berlindung, nak lari menusuk, tak boleh, kena pergi juga ke dia. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang engkau telah utuskan, aku beriman dengan itu. Waj'alhunna fi akhir kalamik, kamu baca hak ni, letak hak ni di akhir sekali kalam kamu. Mana kira jenera ada hak tu. Nak baca hak lain, apa dia? Ayat kursi kau baca sebelum pada tu. Ataupun setengah ulama kata, kalau sama-sama ayat Quran ataupun hadis kau dalam Nabi ajar dia, tak apa dulu ke dia pun. Hak lain, lepas tu jangan kecek dah. Kecek kita manusia, jangan kecek. Kalau kecek, baca pula. Gitulah. Biar akhirnya hak ni. Kalau ayat Quran kalau kita baca lah ayat kursi kau misalnya, nak letak ayat kursi tu selepas hak ni, tak apa lagi. Setengah-setengah ulama dia pakai zahir ni. Jadi hak lain nak baca dulu belakang. Hak ni ke dia sekali. Ada dua pendapat lah. Tapi kok mana-mana pun kalau kecek percakapan manusia ni, janganlah. Tak sah. Biar hak ni sudah dengan hak ni. Fa in mutta min lailatik, kalau takdirnya mu mati malam tu, Nabi kata, mutta, kamu mati, wa anta alal fitrah, dalam keadaan kamu suci, atas ajaran Islam yang suci. Kalau mati suci. Qala faradattuhunna, kata Bara, saya baca semula li astazkirahunna, untuk mengingatkannya. Nak hafalah, ulang tu dengan maksud nak hafal. Faqultu, ketika ulang tu saya kata, amantu bi rasulikal ladzi arsalta, aku beriman dengan rasulmu yang telah engkau utuskan. Sedangkan Nabi ajar tadi kan, aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utuskan. Ni dia kata rasulmu.
Qala, Nabi SAW kata, dia tegur, qul, kamu kata, amantu binabiyyika alladhi arsalta, aku beriman kepada nabimu yang telah kau utuskan. Dia tak ubah kata. Dia tak ubah. Padahal tidakkah Nabi kita tu rasul juga? Rasul, rasul. Apa dia tak kata gitu? Wa bi rasulika alladhi arsalta. Dia suruh kata wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Daripada sinilah ulama-ulama buat kesimpulan, kalau doa-doa ni yang dia ajar tu jangan dibeki. Keberkatannya dia ada pada perkataan tu hak dia ajar tu. Walaupun kita kata mana tinggi Nabi dengan Rasul, gitulah sahabat ni fikir dulunya. Tinggi Rasul kan, jadi kita ambil hak tinggi lah. Molek tak boleh lagu tu. Dia kena sebut, walaupun Nabi tu lebih rendah daripada Rasul, sebut Nabi. Dia nak kan? Gitu hak dia ajar. Bukan dia tegur. Jadi kita tak boleh fikir dengan akal kita hak ni lebih molek kan? Mungkin dia memang gitu kan. Sebab itulah setengah-setengah ulama mengatakan kita jangan baiki kalau dia ajar selawat, kalau dia tidak kata Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad saja. Hak dalam hak sahih-sahih kata lagu tu, kita tahu dah dia tu Rasul Sayyidina, memang Sayyidina, tapi dia tidak ajar lagu tu. Hadis pun ni salah ke? Tidak salah dari segi hakikat, tapi Nabi dia ajar lagu tu. Gitu. Jadi benda-benda lagu ni masalah ajar tu, lafaz tu dia ada makna dia yang tersendiri. Jadi kalau kata bi rasulika alladhi arsalta tu makna rasul dah kan. Kalau Nabi lain makna dia tu. Jadi campur kedua, makna dia tu rasul lagi Nabi, Nabi lagi rasul. Kalau kata rasul, sesoalannya dia tidak Nabi ke? Begitu. Mana semua sudut makna sebagai utusan, sebagai suruhan Allah tu kita rangkumkan. Itu sebab dia ajar suruh sebut wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Begitu. Jadi rasul memanglah dia tu rasul, tahu dah tu. Tapi apa yang dia tegur? Ini menunjukkan lagu tu lah. Jadi misalnya kita kata doa lain, hablana rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Okey? Kita ada ayat Quran kan? Jadi kita tak asal baiki. Dan muka bini kita seorang kita berkata. Misalnya kita kata Rabbi habli hablana min azwaj, habli min zaujati, dan seterusnya, zurriyatina. Jangan kata lagu tu, kurniakanlah kepadaku daripada isteriku. Bukan isteri kita seorang je, misalnya kita kata dah. Jadi kita baiki, tak usah baiki, tak usah baiki. Kita kata lagu tu, kata lagu tu, hablana min hablana min azwajina qurrata a'yun, gitu. Jangan kata habli min zaujati, jangan kata lagu tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita seorang kita jangan kata Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dah kita pandai bahasa Arab sangat kan? Bahasa suku waktu. Jadi kita nak baiki, tukar ni kalau seorang lagu ni. Tak boleh, tak jalan tu. Tak jalan. Sini dia kena pakai lagu. Atina Rabbana atina fid dunya hasanah. Walaupun kita seorang, kita duduk doa seorang, lagu tu hak tu hak paling molek. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Quran. Kita seorang, lagu tu juga. Jangan mana-mana baiki. Jangan mana-mana baiki. Sebab apa? Keberkatan dia, kelebihan dia duduk situ. Sebab Imam Nawawi kata khilaf ulama tentang apa Nabi tegur dia tu. Dia kata bi rasulika alladhi arsalta tu, apa Nabi tegur dia baiki? So kata bi nabiyyika alladhi arsalta. Imam Nawawi kata khilaf. Apa yang dia tegur? Nabi tegur. Ada yang kata sebab dia tegur li'anna qawlahu amantu bi rasulika
yahtamilu ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsul lafz. Aku beriman dengan rasulmu. Boleh jadi maksud dia rasul lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tidak rasul Tuhan, tidak rasulmu, rasul juga. Nabi Isa tidak rasulmu, rasul juga. Takut pergi kot tu. Al-Maziri dan lain-lain memilih sebab dia tegur, Nabi tegur ni sebabnya anna hadza zikrun wa du'aun. Ini zikir, ini doa, bak zikir dengan doa. Fayambaghi fihi al-iqtisar ala al-lafz al-warid bi hurufihi wa qad yata'allaqu al-jazaa bi tilka al-huruf. ولعله أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها وهذا القول حسن. Apa dia? Dia kata hak moleknya sayugianya kita pakai lafaz hak dia ajar tu lah. Lafaz hak warid, hak siapa kepada kita. Huruf dia super biar lagu tu. Sebab apa? Ada kalanya pahala hak Tuhan nak beri kepada kita dia berkait dengan huruf-huruf hak dia ajar. Bukan berkait dengan makna dia, tak, berkait dengan huruf dia. Boleh jadi Nabi SAW diberikan wahyu dalam bentuk lafaz tu, diwahyukan kepada dia dengan lafaz tu. Jadi kita kena terikat dengan hak tu lah. Sebab ini masalah zikir, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia nak nego lagu mana itu lain cerita. Nak pera binatang lagu mana ikutlah, dia mau pandai lagu mana. Ni doa dan zikir dia kena jaga lafaz-lafaz hak Nabi SAW ajar. Sebab banyak kemungkinan dia dapat wahyu, Tuhan beri wahyu lafaz ni hak lagu ni. Jadi hak tu semua tu ada kelebihan yang tersendiri. Ini pendapat ni comel kata dia. Imam Nawawi pilih comel. Hak tu lah kita kata. Kalau dalam bab ni hak paling comel molek gitu. Ada juga ulama kata li'anna qawlahu wa nabiyyika alladhi arsalta fihi jazala min haythu sun'atil kalam wa fihi jam'un nubuwah war risalah. Kalau kata bi nabi bi rasulika alladhi arsalta, jadi makna kita sebut satu saja sifat rasul, iaitu dia sebagai rasul. Tapi kalau sebut bi nabiyyika alladhi arsalta tu isyarat kepada rasul. Nabi ni isyarat kepada satu sifat yang lain. Jadi kita gabungkan kedua-dua sifat itu molek daripada kita sebutkan satu saja sifat dia. Ada juga orang kata gitu. Lepas tu jadi bulan pula lafaz tu tak molek. Tak molek bulan. Kalau kita kata arsalta. Selain daripada tu kita ayat dah kata dia dulu lagi awal lagi. Tidak semestinya kalau seseorang rasul dia nabi. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang nabi itu dia rasul. Tak mesti. Ada beberapa pendapat lah, dia kata gini, dia kata gini. Salah satu pendapatnya begitulah. Tak apa lah. Jadi kalau kita sebut binabiyyikal ladzi arsalta, nabi kita ni dia nabi lagi rasul, itu maksud dia. Kalau sebut satu, boleh jadi macam kita menafikan satu lagi hak dia tu. Dia sebut kedua, mana kita gabungkan kedua-dua berdasarkan pendapat orang kata tak mesti. Setengah ulama kata kalau kata rasul mesti nabi, tapi kalau kata nabi tidak mesti rasul. Yang ini sebuah dia tu orang panggil, kalau dalam ilmu mantik ni dia panggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Kalau kita kata apa dia? Ondel-ondel. Semua ondel-ondel tu kuih. Kan? Betul kan? Tapi semua kuih tu ondel-ondel kan? Tak kan? Gitulah. Jadi hubungan ondel-ondel dengan kuih tu, hubungan dia panggil nisbah umum khusus mutlak. Supaya juga ni setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Sebut lagi lah, ikutlah kuih gapo. Kita nak sebut kuih gapo. Kuih gapo lagi kita kata keping hidung. Keping hidung misalnya, setiap keping hidung tu adalah kuih, tapi tidak setiap kuih tu keping hidung. Lagu tu gitu.
Gitulah. Sebab banyak lagi hak lain-lain, banyak lagi. Misalnya kita kata kereta. Setiap kereta adalah kenderaan, tapi tidak setiap kenderaan itu kereta. Okay? Banyak. Setiap panadol tu ubat, tapi setiap ubat tu panadol. Tak kan? Lagu tu lah. Ni umum khusus mutlak. Ada juga berpendapat kata lagu tu. Ada juga yang kata tak mesti. Kalau kata Nabi tidak mesti dia Rasul. Kalau kata Rasul tidak mesti dia Nabi. Jadi dia panggil ada perbahasan tentang nisbah dia. Lepas tu setengah-setengah ulama kata dia berhujah dengan hadis ni lah, untuk larangan meriwayatkan hadis bil makna. Jumhur ulama mengatakan boleh. Kalau orang tu memang dia arif betul tentang bahasa tu, memang boleh lah. Boleh. Dan mereka jawab kalau hadis ni, dia jawab lagu mana? Hadis ni bi andal ma'na huna mukhtalif. Sini makna dia lagu lain. Sebab tu kita tak boleh tukar. Kalau buat doa zikir ni makna dia lagu lain. Tapi kalau benda lain, kita boleh riwayat bil makna, tak apa. Wala khilafa fil man'i idza ikhtalafa al ma'na. Tak ada khilaf ulama. Tak boleh. Kalau sekiranya makna dia tu jadi berbeza, kita nak tukar-tukar sewena-wena, kita tak boleh. Kan dalam hadis niat tu, innamal a'malu binniyat. Wujud dia tu, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih aw imra'atin yankihuha. Riwayat lagi sahih juga dalam Muslim, dalam gapo ni ada. Apa ni, ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, bukan yankihuha, yatazawwajuha. Tengok, kedua-duanya sahih. Dah salah satunya adalah riwayat bil makna, bukan hak lafaz Nabi sebenar. Nabi salah satu daripada dua. Orang ni kata hak ni hak Nabi, orang ni kata hak ni, tak apalah tu masing-masing, tapi salah satu je. Mungkin dia kecek sekali ya, dia tidak kecek banyak kali. Tapi kalau kita perhatikan makna dia, ataupun kerana perempuan yang hendak dikahwininya, hendak dinikahinya, apa beza dikahwini dengan dinikahi? Sama kan? Tak apalah tukar kalau hak lagu tu. Sebab bahasa kita, bahasa Melayu, ataupun perempuan yang hendak dinikahinya dengan hendak dikahwininya, kan sama. Hak lagu tu tak apa, beza. Tapi kalau macam doa, dia kata tak boleh, sebab makna dia berbeza. Bila dia ajar lagu tu gitu dah. Kecuali tempat memang tak boleh pergi benda, tak boleh pergi, dia jadi rusak makna. Kalau kita tidak tukar, itu lain lah. Kecuali kalau tempat lagi. Kalau tidak, kita pakai hak asal lah, hak asal. Lepas tu riwayat daripada Bara', daripada Nabi SAW, sebuah hadis ni juga, ghaira anna Mansur, cuma Mansur, makna hadis mula-mula saat ni lebih sempurna hadisnya. Dan dia tambah dalam hadis Husain, wa in asbaha, ini ada tambahan dalam hadis Husain. Inilah hadis nombor 2. Hadis nombor 2 ni super dengan tadi juga, cuma dia ada tambahan di hujung dia. Gapo tambahan di hujung dia? Wa in asbaha asaba khairan. Kalau dia tak mati malam tu, sampai pagi esok dia khabar, sedarlah pagi esok dia akan mendapat kebajikan, akan mendapat kebaikan. Tidak saja mana akan terlindung juga, terpelihara juga dia tu. Mana kalau katakanlah dia bangun esok sedar tu, hidup lagi, selamat, molek. Kalau dia mati malam tu, mati atas fitrah, atas kesucian Islam. Kalau kata tak mati, hidup tu, itu pun molek juga, dia akan dapat benda yang molek, baik juga. Itu ada tambahannya. Lepas tu kita kata macam mana? Tadi tak ada tambahan, ni ada tambahan. Ini mengikut kaedahnya orang panggil ziyadatus thiqah. Tambahan orang yang dipercayai boleh diterima. Tambahan orang yang dipercayai maqbulah, boleh diterima. Hak tak boleh ni terima ni kalau dia tu orang tak boleh pegang. Orang hak tak boleh pegang. Kalau dia tu orang boleh pegang, tak apa. Sebab manusia ni kadang-kadang dia royak, dia tidak royak habisnya, ada beza sikit-sikit tu. Dia tidak royak habis. Hak ni mari ditambah sikit. Ginilah sebab cerita kita kata nak royak aksiden tengah jalan berlaku. Hak ni mari royak, patut hak lain mari royak lagu lain sikit. Kan lagu tu. Tapi cerita tu tentu ada, benda tu, peristiwa tu memang berlaku. Ada lebih kurang.
Boleh jadi. Hak ni, hak royak mula-mula tu dia tak perhati sudut itu. Hak kemudian ni dia royak, sudut ni dia royak sudut ni. Hak tu jadi ada beza tu dia royak. Tak apa kan lagu tu, tak apa. Yang pentingnya benda tu memang berlaku. Bukan tak wujud sama sekali. Wujud. Cuma cara menyampaikan cerita tu berbeza. Ni dia lebih tengok sudut ni, sudut kereta dia tu kepek kat mana. Kita kata hak ni pula tidak cara kau kereta mana, cara kau tuai dia tu patah kau, luka kau mana, gitu. Dia ada situ. Tapi siapa dia berlaku aksiden tu, siapa? Orang tu lah, bukan orang lain. Cuma sudut pandangan lekat dalam kepala dia, dia cerita tu berdasarkan hak dia lebih utama kan gapo dia lah. Tu tak apa, tidak jadi masalah. Dengan sebab itu kita tengok kadang-kadang hadis ni beza. Beza tu antara satu lah. Sebab orang yang cerita ni orang. Bila kata orang, dia tidak baca surat gini, baca pergi royak tu setiap orang baca gini. Tak. Dia royak berdasarkan hak dia ingat, hak dia faham. Hak dia ingat, hak dia faham, gitu. Lepas tu riwayat daripada Bara' bin Azib lagi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh satu orang bila dia nak tidur tengah malam, dia baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allah amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Ini disebut wa bi rasulika alladhi arsalta. Fa in mata 'ala al-fitrah. Kalau dia mati atas fitrah. Dan Ibnu Bashar dalam riwayat dia tak ada sebut minal lail, tidur tengah malam. Tak ada sebut tengah malam. Maknanya tidur tengah hari pun gitu juga. Tapi kalau ada tengah malam tu makna lebih khusus kepada malam. Boleh jadi mengambil kira biasanya orang tidur tengah malam. Gitu. Lepas tu apa pula ni Rasulika. Hak tadi tegur. Anil Bara' ibn Azib, dia cerita Bara' juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh satu orang. Satu orang itu siapa dia? Boleh jadi orang lain, boleh jadi dia sendiri. Kadang-kadang orang dia kan dia tak royak dia kata satu orang. Satu orang tu gini. Jadi hak ni serupa dengan hak tadi juga. Tapi apa dia tidak sebut wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dah kalau hak tu lah. Jadi hak ni berdasarkan hak dia faham mula-mula. Hak dia faham mula-mula gitulah. Tapi hak tadi, hak mula-mula tadi seperti mana kita maklumkan dalam Sahih Muslim ni riwayat hak mula-mula tu. Yang kedua, hak tu lebih kemah. Lepas tu dia kau tak kemah. Gitu tertib dia. Jadi kita nak pegang hak mana kata dalam Muslim. Ni ada je. Hak tu ada lagu lain. Pegang hak tadi. Itu cara nak pegang. Lagu tu pegang hak tadi. Jadi hak ni berdasarkan hak dia faham mula-mula. Dia faham dia boleh buat gitu. Padahal Nabi tegur. Jadi kita kena pakai hak tu. Hak ni tak salah pakai. Sebab apa, dari segi mengumpulkan dua sifat Nabi kita tu tak ada juga. Jadi sebab kata tadi lah, lebih baik hak tadi, lebih sempurna hak tadi. Ataupun asal perkara. Itu kalau kita kata Bara' bin Azib sendiri kata gitu. Yang kedua, boleh jadi ini riwayat bil makna. Lagu ni lah riwayat bil makna. Salah seorang daripada perawi ni kan, ni nak boleh sampai kepada Bara' tu berapa banyak tu. Muhammad bin Muthanna qala haddathana Abu Dawud qala haddathana Syu'bah asal. Wa haddathana Ibnu Bashar qala haddathana Abdul Rahman wa Abu Dawud qala haddathana Syu'bah. Tu dalam ramai-ramai tu orang belakang tu. Boleh jadi salah seorang daripada mereka dia faham gini. Lafaz ini. Dia ingat Nabi dengan Rasul tu kan hak tu lah. Sebab kita kata tadi lah, ada kata serupa. Ada. Mana nisbah dia tu nisbah tasawi orang panggil. Bukan nisbah tabayun, bukan nisbah umum khusus mutlak, bukan. Ada yang berpendapat lagi. Jadi dia kata dia boleh tu kalau berdasarkan hak dia faham. Tapi kita tengok dah kalau Nabi tegur tadi, maknanya tak serupa lah. Jadi kita kena utama hak tu lah. Kita kena kata hak ni adalah riwayat bil makna. Itu caranya. Banyak dalam hadis-hadis ni benda lagu ni. Misalnya khuliqatil mar'atu min dhila'in. Perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk. Al mar'atu kadhila'in, perempuan tu seperti tulang rusuk. Dua. Hak mana hak sebenar?
Hak mana riwayat bil lafzi, hak mana riwayat bil makna. Benda ni hijau ulama hadis lah. Dia nak baca hak mana sebenarnya, maksud sebenar. Kalau kita pakai hak ni, dia jadi bercanggah dengan mana-mana kau tidak bercanggah. Bagi anaknya, anak kata hak seperti tulai usul, hak tu hak asal. Hak asal lagi riwayat bil makna. Kalau kita nak tebas pakai juga tu tak lagi. Dia akan bercanggah dengan ayat Quran, berapa banyak ayat Quran. Dan tidak tepat untuk semua orang. Paling tinggi pun untuk Hawa kepada Adam saja. Tapi itu tidak jelas juga. Tidak jelas juga. Itulah masing-masing pendapat lah. Tapi kita kata hak asalnya, hak riwayat bil lafzinya seperti tulai usul. Hak tu baru ada pada semua perempuan. Pada semua perempuan. Kalau daripada tulai usul, mungkin kita kata moga Adam dulu dijadikan, lepas tu daripada Adam tu lah jadi Hawa. Tapi kalau bini kita, khalaqalakum min anfusikum azwaja, min anfusikum, kami jadikan Tuhan jadikan daripada kamu masing-masing isteri-isteri kamu. Jadi lagu mana? Pak, kalau bini dia tu lebih tua daripada dia, jadi dia daripada tubuh dia, tu lah usul. Macam mana? Jadi min tu tidak semesti dengan makna daripada berpunca daripada, tak mesti gitu. Min ni ada kala dengan makna jenis, makna dari jenis kamu, bini kamu, sama-sama manusia. Gitu maksud dia. Min tu makna gapo? Tidak jelas. Dia boleh takwil, boleh jadi makna gini. Jadi kita tak boleh pegang, tak boleh buat asas hak lagu tu. Kita nak buat asas ni hak terang. Gitu. Itu caranya dia bahar-bahar tak terima hak ni sebagai asas. Hak ni riwayat bil lafzi, hak ni riwayat bil makna. Ni lagu tu lah macam hak ni. Kan Nabi tegur kan tadi, jangan kata rasulika. Tapi dia faham rasul dengan Nabi ni hak tu lah. Jadi boleh tukar lah kau ni. Ni perawi, orang panggil tasarruf perawi, pindaan perawi, supaya dalam hadis ni lah hadis Jibril tanya Rasulullah, gapo dia Islam? Kan awak pergi melutut tu depan Nabi tu, duduk dekat tu, tanya gapo dia Islam. Nabi pun royak Islam ni, gapo dia iman, dan seterusnya. Dalam riwayat lain dia tidak tanya Islam dulu, dia tanya iman dulu. Hak mana hak betul? Padahal peristiwa tu sekali ya. Hak mana hak betul? Riwayat Umar ke riwayat Abu Hurairah? Jadi ulama-ulama bahas lah. Dalam kitab Mishkat dia bubuh riwayat Umar tu mula-mula. Dalam kitab Arba'in Imam Nawawi riwayat Umar yang dia pilih. Dalam kitab Al-Ba'ibah riwayat Umar. Maknanya hak tu hak asal. Mana dia tanya Islam dulu, lepas tu baru iman. Lepas tu riwayat Abu Hurairah tu lah ke mana? Salah ke? Kata Abu Hurairah dia ingat kuat sangat doa Nabi benar khusus untuk dia. Macam mana boleh tukar pula tu? Dia kata iman dulu, hak sebenarnya Nabi kata Islam dulu. Macam mana pula kemuskilan? Banyaklah. Bukan masalah Abu Hurairah, perawi hak bawah dia tu. Perawi hak bawah dia tu. Abu Hurairah kan yang molek dah. Perawi hak bawah dia tu dia ingat Islam kan mana boleh Islam saja. Sekali dengan iman. Iman mana boleh, dia kena dengan Islam. Jadi benda tu lah. Kalau kita dulu kemudian pun tak jadi masalah. Dia fikir gitu. Maka berlakulah gini. Berlaku. Jadi kita kena perhati kadang-kadang itulah sebab Hafiz Ibn Hajar kata Abu Hurairah tu tasarruf perawi. Tasarruf perawi lah dia fikir ni tidak salah. Kita kata tak salah dia kalau sebut tadi ya tazawwajuha dengan yang kihuha. Hak tu boleh tu nak tukar perkataan tu. Tapi kalau perkataan dia tak boleh. Dulu dia iman dengan Islam tu, benda besar juga tu. Nak buat kesimpulan ni duk khilaf pula dah situ. Hak mana dulu? Jadi kita itulah bendanya. Jadi ulama-ulama pilih hak mana. Kalau kita perhati orang-orang hebat-hebat dia pilih riwayat Umar. Riwayat Umar tu dia tanya Islam dulu, bukan iman dulu. Orang apa kalau kita nak tahu kan? Kita nak tahu. Kalau kita nak tahu pergi kedai lah, kita nak makan nasi lah. Kita nak tahu mana? Kita tahu daripada buatan dia Islam. Suka-suka dia buat Allah. Dah, situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kedai dia. Kita tahulah dia Islam. Mana nak tahu dalam hati? Iman tu.
Iman ni barang adalah percaya kepada Allah. Kita tahu mana dia percaya kepada Allah. Kecuali daripada perbuatan dia lah yang kita tahu. Perbuatan itulah Islam tu. Sebab tu sebut Islam dulu. Perbuatan. Untuk hak luar daripada luar lah kita tahu. Bukan kita tahu hak dalam dulu. Kita tahu hak luar dulu. Kan gitu. Kita kalau nak nanti hak dalam dia, bila kita nak tahu? Tak ada bismillahirrahmanirrahim pun tak ada tulis, pakai piyah pun tak ada. Apa tak ada tanda Islam. Mana kita nak tahu? Dia orang Islam ke tidak? Dia beriman ke tidak? Dia percaya pada akhirat, percaya pada takdir, percaya pada malaikat. Tu semua kerja hati tu. Hak dalam hati. Bukan hak luar tak nampak. Munasabahnya Islam dulu. Benda-benda lagu ni lah yang dia ambil kira oleh ulama. Kalau ada beza, macam ni lah. Macam ni. Lepas tu nampaknya kita tak ada lah. Tak ada habis juga ni. Sambung semula lah, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana.